Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bertemu lagi di dalam sesi PDP online untuk channel Cikgu Elisham bagi subjek matematik KSSM tingkatan 3, dan kali ini kita akan sambung bahagian kedua, masih lagi dalam bab yang sama, bab 5 nisbah trigonometri. Untuk sesi pembelajaran hari ini, objektif pembelajarannya adalah diharapkan murid akan dapat membuat dan menentusakan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangen, dan seterusnya kita akan menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen untuk suatu sudut tirus. Mari kita lihat kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sin, kos dan tan. Perhatikan keempat-empat rajah segitiga bersudut tegak yang berikut. Untuk keempat-empat segitiga bersudut tegak ini, nilai PQ bagi setiap rajah dimalarkan yaitu 10 cm. Dan untuk dua sudut tirus di dalam segitiga tersebut, kita akan ambil nilai yang berbeza-beza dan kita akan lihat bagaimanakah nilai sin, kos dan tan untuk setiap rajah. Dan sebelum itu kita akan lengkapkan terlebih dahulu kesemua nilai sisi PR dan QR pada setiap rajah segitiga ini. Kita mulakan untuk segitiga yang pertama yang berikut. Okey, untuk melengkapkan nilai PR dan QR, kita akan menggunakan rumus nisbah trigonometri yang berikut. Masih ingat lagi untuk pelajaran yang lepas, sin sama dengan tentangan bahagi hipotenus, cos sama dengan sebelahan bagi hipotenus, dan tan sama dengan tentangan bahagi sebelahan. Dan untuk kata kunci yang ini cikgu telah terangkan dalam video sebelumnya. Bagi mereka yang belum menontonnya, pastikan anda lihat dalam playlist untuk bab 5 nisbah trigonometri. Bagi mencari dan mendapatkan panjang sisi PR dan QR, kita memerlukan dua maklumat. Maklumat yang pertama adalah sudut tirus, yang kedua adalah panjang sisi salah satu daripada sisi pada segitiga tersebut. Jadi di sini cikgu ambil sudut tirus 10 darjah, boleh juga ambil 80, tapi di sini cikgu ambil 10 darjah, kemudian panjang sisi yang ada adalah 10 cm. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan panjang PR terlebih dahulu? Sudah pasti kita perlu melengkapkan dahulu manakah yang dinamakan hipotenus. Sudah pasti hipotenus bertentangan dengan sudut tegak. Manakah sisi yang dinamakan tentangan? Ianya bertentang dengan sudut tirus yang kita jadikan sebagai rujukan. Dan sebelahan adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut tirus tersebut. Untuk 80 darjah ini kita abaikan terlebih dahulu. Okey, sekarang tentukan panjang sisi PR. PR adalah hipotenus. Maka untuk mendapatkan nilai hipotenus, kita mesti menghubung-kaitkan dengan nilai sisi yang kita jadikan sebagai rujukan, yaitu 10 cm ini. Maka 10 cm ini adalah sebelahan H dan S. Kita perlu hubung-kaitkan dan lihat ke dalam nisbah trigonometri ini. Jika yang ini TH, yang ini TS, maka yang ini HS. Maka H dan S kita akan ambil nisbah trigonometri kosinus ataupun cos. Maka cos 10 darjah adalah sama dengan sebelahan bahagi hipotenus, atau kata kuncinya kuah sate hangus. Cos 10 darjah sama dengan S. S adalah PQ dengan nilai 10 cm, manakala hipotenus adalah PR. Kita gantikan nilainya seperti ini. Maka untuk mendapatkan PR, jadikan PR sebagai perkara rumus, pindahkan ke sebelah kiri. Di sebelah kiri sebelum tandaan sama dengan, maka cos 10 darjah berada di bawahnya. Kita bahagikan 10 bahagi cos 10 darjah. Maka nilai PR kalau kita tekan pada kalkulator, nilainya adalah 10,2 cm. Kaedah yang sama kita gunakan untuk menentukan panjang sisi QR, yaitu tentangan. Jika kita jadikan sudut tirus
10 darjah ini sebagai rujukan. Oke, sekarang tentangannya QR adalah di sini. Kita hubung kaitkan dengan sebelahan. Kerana sebelahan ini ada nilainya 10 cm. Maka T dan S. Untuk mengetahui nisbah trigonometri mana yang melibatkan tentangan dan sebelahan, kita rujuk di sini. Di sini tentangan dan hipotenus, di sini sebelahan dan hipotenus. Maka apabila kita menggunakan tangent sebagai nisbah trigonometri, maka melibatkan tentangan dan sebelahan, maka tangent ini kita pasangkan dengan 10 darjah. Seperti berikut. Tan 10 darjah sama dengan tentangan bahagi sisi sebelahan, atau dengan kata kunci T tarik sedap. T adalah QR, S kita ambil nilainya 10 cm, kita gantikan sahaja, dan dengan menjadikan QR sebagai perkara rumus, letakkan di sebelah kiri sebelum tandaan sama dengan, maka QR sama dengan 10 darab tan 10 darjah, iaitu 1,8 cm. Itu kaedah yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai sisi ataupun panjang sisi bagi segitiga bersudut tegak yang tidak dinyatakan. Yang penting kita memerlukan dua rujukan. Maklumat rujukan yang pertama sudut tirus, yang kedua panjang sisi yang mempunyai nilai panjang pada rajah tersebut. Di sini PQ yang mempunyai nilai 10 cm. Oke, kita teruskan untuk rajah yang kedua. Seperti biasa, untuk melengkapkan PR dan QR, untuk rajah yang ini kita memerlukan dua rujukan. Yang pertama sudut tirus. Di sini cikgu ambil 20 darjah dan panjang PQ ataupun P1Q1 10 cm. Kita cari dahulu P1R1 yang merupakan hipotenus bagi rajah ini. Di sini tentangan, di sini sebelahan. Oke, bagaimana mencari hipotenus? Kita menggunakan cos. Kerana dengan hanya menggunakan kosinus sahaja sebagai nisbah trigonometri dapat menghubungkan antara sebelahan yang mempunyai nilai 10 cm terhadap hipotenus yang mana panjang yang kita ingin cari. Maka kita masukkan nilainya. Cos 20 darjah sama dengan sebelahan ditukar kepada 10 dibahagikan dengan hipotenus P1R1. Jadikan P1R1 sebagai perkara rumus, maka ianya sama dengan hasil bahagi 10 bahagi cos 20 darjah, iaitu sama dengan 10,6 cm. Oke, sekarang untuk tentangan pula. Tentangan bila kita hubung kaitkan dengan sebelahan, maka T dan S ini pada nisbah trigonometri menggunakan tangent, iaitu T tarik sedap cara hafalnya. Maka kita gunakan tangent terhadap sudut 20 darjah sama dengan tentangan bahagi sebelahan. Kita tukarkan nilainya. Tentangan adalah Q1R1 bahagi 10 yang merupakan sisi sebelahan dalam rajah tersebut. Jadikan Q1R1 sebagai perkara rumus sama dengan 10 darab tan 20 darjah, maka nilai tentangan ataupun Q1R1 adalah 3,6 cm. Sekarang kita teruskan lagi untuk rajah yang ketiga, yaitu P2R2Q2 segitiganya. Untuk rujukan nisbah trigonometri disertakan. Kita cari nilai P2R2 terlebih dahulu dengan rujukan yang sama. Cikgu ambil sudut tirus 30 darjah seperti tadi di bahagian bucu P. Maka nilai panjang sisi yang diberikan adalah P2Q2 sama dengan 10 cm. Cari hipotenusnya. Hipotenus adalah P2R2. Bila mana kita kaitkan dengan sebelahan, maka H dan S pada nisbah trigonometri adalah menggunakan kosinus. Maka kosinus untuk sudut 30 darjah sama dengan sebelahan bagi hipotenus. Kuah sate hangus, maka sebelahan adalah 10 cm. H hipotenus sama dengan P2R2, maka jadikan P2R2 sebagai perkara rumus, ianya sama dengan panjangnya adalah 11,5 cm. Manakala untuk tentangan pula, untuk panjang sisi Q2R2
kita akan gunakan tangent, kerana dengan menggunakan tangent dapat mengaitkan ataupun menghubung kaitkan antara tentangan dan sebelahan. T tarik sedap, maka tangent 30 darjah sama dengan tentangan, iaitu Q2R2 bahagi dengan sebelahan 10. Jadikan Q2R2 sebagai perkara rumus, maka ianya sama dengan 5.8 cm. Untuk bahagian yang ini, murid hanya perlu menekan kalkulator sahaja. Pastikan anda tahu bagaimana menggunakan kalkulator, terutama yang melibatkan tangent bagi suatu sudut tirus. Okey, sekarang yang ini untuk rajah yang terakhir. Kaedahnya sama juga, cikgu teruskan sahaja. Mungkin murid boleh melihat bagaimanakah kaedahnya. Untuk keempat-empat kaedah tersebut sama sahaja, cikgu menggunakan cos untuk mendapatkan hipotenus dan menggunakan tangent untuk mendapatkan tentangan Q3R3. Maka P3R3 nilainya 13.1 cm, Q3R3 sama dengan 8.4 cm. Okey, berikut adalah nilai-nilai yang telah kita perolehi melalui pengiraan yang tadi. Untuk rajah pertama, kedua, ketiga dan keempat, cikgu telah letakkan nilai masing-masing untuk nilai PR dan QR bagi setiap rajah. Dan kita akan cari kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sin, cos dan tan. Dan kita mulakan untuk sin dahulu ataupun sinus. Kita akan melengkapkan jadual berikut. Untuk sin 10 darjah dan sin 80 darjah telah dilengkapkan. Aktiviti ini juga murid boleh rujuk di dalam buku teks, memang ada disediakan di sana. Jadi cikgu terangkan bagaimana kaedahnya. Murid boleh merujuk kaedah yang telah disertakan di sini, sebagai contohnya sin 10 darjah dan sin 80 darjah, dan boleh juga merujuk dengan cara mendengar apa yang cikgu terangkan sebentar ini. Kita akan gunakan sin. Nisbah trigonometrinya adalah sin, sinus bagi suatu sudut theta ataupun sudut tirus, iaitu rumusnya adalah tentangan bahagi hipotenus. Cikgu lengkapkan dahulu untuk sin 20, sin 30, sin 40 telah ditandakan di sini. Apabila sudut tirusnya pada bahagian yang cikgu tandakan merah ini, maka kita perlukan tentangan dan hipotenus. Maka hipotenus ditentukan oleh sudut tegak seperti ini, dan tentangan ditentukan oleh sudut tirus, ianya bertentangan dengan sudut tirus seperti ini. Maka untuk menentukan sin 20 darjah, sin 20 darjah kalau menggunakan nisbah trigonometri yang berikut, ataupun kata kuncinya adalah sate tiap hari, maka di sini sate tiap hari, iaitu Q1R1 bahagi P1R1, iaitu 3.6 bahagi 10.6 adalah 0.3396 dibundar kepada 4 titik perpuluhan. Untuk sin 30 pula nilainya adalah hasil bahagi 5.8 bahagi 11.5 sama dengan 0.5043 dibundar kepada 4 titik perpuluhan. Dan untuk sin 40 nilainya adalah 0.6412 hasil bahagi 8.4 yang merupakan tentangan dan 13.1 yang merupakan hipotenus. Rumusnya adalah sate tiap hari ataupun tentangan bahagi hipotenus. Sekarang kita pindahkan sudut tirusnya kepada 50, 60 dan 70. Apabila sudut tirusnya berada di bahagian atas, hipotenus masih kekal di tempat yang sama, tetapi tentangannya beralih tempat. Tadi di bahagian Q1R1, kini beralih kepada P1Q1. Sisi tentangan yaitu bertentang dengan sudut tirus. Okey, di sini. Maka dengan menggunakan rumus yang sama, sin theta sama dengan tentangan bahagi hipotenus menggunakan kata kunci sate tiap hari, maka sin 50 ada di sini. Hasil bahagi tentangan dan hipotenus, maka 10 bahagi 13.1 sama dengan 0.7634. Untuk sin 60 dan 70 masing-masing adalah 0.8696 dan 0.9433 menggunakan kaedah yang sama, yaitu sin theta sama dengan tentangan bahagi hipotenus.
Okey, sekarang kita lengkapkan pula untuk jadual yang kedua. Jadualnya berkenaan kosinus untuk sudut tirus 20 darjah sehingga 70 darjah. Rumus untuk kosinus adalah nisbah di antara sebelahan kepada hipotenus dengan kata kunci kuah sate hangus. Maka untuk sudut 20, 30 dan 40, apabila sudut tirusnya berada pada bucu P, maka yang kita perlukan adalah sisi sebelahan dan hipotenus. Sebelahannya ada di sini, hipotenusnya bertentang dengan sudut tegak. Okey, telah cikgu tandakan di sini. Maka tinggal bahagikan sahaja sebelahan dan hipotenus untuk setiap rajah berikut. Maka cikgu forwardkan sehingga cos 40. Hasil bahaginya masing-masing 0.9433, 0.8696, 0.7634, iaitu hasil bahagi di antara sebelahan dan hipotenus. Sebelahan bahagi hipotenus, sebelahan bahagi hipotenus, dan jawapannya dibundar kepada 4 titik perpuluhan. Untuk cos 50 sehingga cos 70, kedudukan sudut tirusnya berubah di bahagian penjuru bahagian atas pada bucu R, maka sebelahan dan hipotenusnya seperti yang telah ditandakan, yaitu sebelahan 8.4, 5.8 dan 3.6. Hipotenusnya masih kekal lagi yang bertentang dengan sudut tegak. Sekarang kita bahagikan sebelahan dan hipotenus bagi setiap raja. Maka jawapannya masing-masing 0.6412, 0.5043 dan 0.3396. Hasil bahagi di antara sebelahan dan hipotenus menggunakan kata kunci kuah sate hangus. Dan berikut pula untuk jadual yang ketiga, aktiviti yang ada dalam buku teks murid-murid berkenaan tangen pula, untuk melengkapkan tangen 20 sehingga tangen 70. Untuk rumus tangen, TTS, T tarik sedap, adalah hasil nisbah di antara tentangan dan sebelahan, T tarik sedap. Ataupun tangen bagi suatu sudut tirus adalah sama dengan tentangan, panjang sisi tentangan bahagi panjang sisi sebelahan. Okey, kita tandakan dahulu untuk tan 20 darjah dan 4 hingga 40 darjah. Sudut tirusnya kita tandakan dahulu, dan yang kita perlukan adalah sisi tentangan dan sebelahan. Di sini sisi tentangan, di sini sisi sebelahan, masing-masing ditandakan sudah. Maka kita bahagikan T bahagi S ataupun tentangan bahagi sebelahan. Tentangan bahagi sebelahan masing-masing untuk tan 20, tan 30 dan tan 40 adalah 0.3600, 0.5800, 0.8400, yaitu hasil bahagi di antara sisi tentangan dan sebelahan. Dan untuk sudut tan 50 darjah sehingga 70 darjah, kita pindahkan sudut tirusnya, maka tentangan dan sebelahan beralih tempat seperti ini. Okey, menggunakan rumus tangen sama dengan tentangan bahagi sebelahan, maka tangen 70 adalah sama dengan 10 bahagi 3.6, tangen 60 sama dengan 10 bahagi 5.8, tangen 50 adalah sama dengan 10 bahagi 8.4. Masing-masing dicatat di dalam jadwal seperti berikut. Okey, begitu mudah sahaja dengan menggunakan rumus nisbah trigonometri yang telah diterangkan dalam video ini. Diharapkan murid dapat memahami apa yang cikgu terangkan. Jika penerangan tersebut sukar untuk difahami, cuba rewind semula videonya dan cuba fahami penerangan yang cikgu buat sebentar tadi. Okey murid-murid, apakah kesimpulan dan konjektur yang boleh kita perolehi daripada aktiviti sebentar tadi? Okey, untuk konjektur kita kena lihat bagaimanakah nilai nisbah sinus, kosinus dan tangen apabila sudut tirusnya daripada 0 darjah dan kepada 90 darjah. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat adalah semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar nilai sinus,
dan nilainya akan menghampiri 1. Yang kedua adalah semakin kecil nilai kosinus dan nilainya akan menghampiri sifar. Dan untuk yang ketiga, semakin besar nilai tangent, ianya akan menghampiri nilai infinity. Seperti berikut. Jika sinnya 0 darjah, maka ianya bermula daripada nilai sifar. Tetapi bila sinnya 90 darjah, menghampiri ataupun sama dengan 1. Daripada 0 kepada 90 darjah, maka nilainya akan meningkat daripada sifar kepada 1. Untuk cos 0 darjah, nilainya daripada 1 kepada sifar jika menggunakan cos 90 darjah. Tetapi untuk tangent 0 darjah, nilainya daripada sifar ataupun 0 dan akan mendekati nilai infinity. Semakin besar nilai sudutnya. Bahkan kalau tan 90 darjah, maka nilainya tidak terhingga, iaitu infinity. Sekarang kita lihat pula contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Tentukan sama ada semua nisbah trigonometri bagi sudut X dan Y mempunyai nilai yang sama atau tidak, dan sertakan alasan bagi jawapan tersebut. Maka sebelum kita menjawab nilai sin, cos dan tan bagi kedua-dua sudut tirus, murid perlu mengenal pasti kedudukan sisi hipotenus, tentangan dan sebelahan. Okey, untuk rajah yang pertama, hipotenusnya berpandukan kepada sudut tegak. Okey, sisi yang bertentang dengan sudut tegak itu adalah hipotenus, maka hipotenusnya adalah 5 cm. Untuk tentangan dan sebelahan berpandukan kepada sudut tirus. Sudutnya X. Sisi yang bertentang dengan X adalah 3 cm, maka 3 cm ini adalah sisi tentangan T, dan sudah pasti 4 cm adalah sisi sebelahan. Okey, kita gunakan, ingat di sini tentangan, sebelahan, di sini hipotenus. Untuk sin X, kata kuncinya STH ataupun sate tiap hari. Maka jawapannya 3/5. Okey, 3/5. Untuk cos X, kata kuncinya KSH, kuah, sate, hangus. Maka jawapannya 4/5. Untuk tan X, kata kuncinya TTS, T, tarik, sedap, tentangan bahagi sebelahan, 3/4. Okey, sekarang untuk Y pula. Untuk rajah Y, hipotenusnya adalah 2/5 sebab ini yang paling panjang, bertentang dengan sudut tegak. Manakala sisi yang bertentang dengan sudut tirus adalah 1/5 cm yang merupakan tentangan, dan ini adalah sebelahannya 2 cm. Okey, berbalik kepada sin Y, kata kuncinya STH, sate tiap hari. Maka 1/5 per 2/5 bila kita permudahkan pecahan tersebut kepada 3/5. Untuk cos Y, kata kuncinya KSH, kuah, sate, hangus. Maka 2/2/5 sama dengan 4/5. Dan yang terakhir, tan Y, TTS, kata kuncinya T, tarik, sedap, hasil bahagi antara 1/5 bahagi 2 diringkaskan kepada 3/4. Daripada jawapannya, kita dapati bahawa sin X dan sin Y mempunyai nilai yang sama. Mengapa? Ini adalah kerana kedua-dua segitiga ini dilukis menggunakan kadaran yang sama, ataupun dalam arti kata yang lain, panjang setiap sisi untuk kedua-dua raja adalah berkadaran. Okey, seperti biasa terdapat latihan pengukuhan untuk memantapkan lagi pemahaman murid-murid. Boleh rujuk dalam buku teks masing-masing untuk uji minda 5.1C, soalan nombor 1 yang berikut, dan juga soalan nombor 2. Okey, bolehlah murid mencuba soalan ini dan cuba apply ataupun cuba gunakan kaedah yang cikgu terangkan bagi menjawab beberapa soalan aktiviti dan contoh yang tadi. Alhamdulillah, untuk bahagian yang kedua bagi bab 5 nisbah trigonometri ini selesai. InsyaAllah
akan ada lagi bahagian yang seterusnya dalam sesi yang akan datang. Pastikan bagi mereka yang belum subscribe, klik button subscribe-nya dan bolehlah disebarkan sekiranya murid-murid merasakan ianya bermanfaat dan kita kongsikan kepada orang lain. Daripada Cikgu, sampai berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.